Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala masih ditemukan lagi kita pada hari ini, hari Rabu 9 Jun 2021 bersamaan dengan 28 Syawal 1442 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan juga nikmat Islam masih mengalir lagi di dalam diri kita. Moga-moga kita semua berada dalam rahmat dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Selawat dan juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda. Perjuangan mereka hari ini Islam sampai ke bumi Nusantara dan kita dapat sama-sama merasakan nikmat iman dan juga nikmat Islam itu, apa jua yang kita buat, insya-Allah dikira sebagai ibadah dan akan sampai. Kita harapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan satu kejayaan yang cukup besar, dapat memiliki mahligai ataupun rumah di dalam syurga kelak. Dah tak perlu bayar dah, nak sewa rumah, bil elektrik semua tak payah nak bayar. Bila masuk syurga sebagai VVIP, yang mana kita berjuang di atas dunia melawan perkara yang kehendak yang tak sepatutnya kita dapat, tapi kita cuba untuk lawan, ikut perintah Allah Ta'ala, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran untuk bersenang lenang di dalam syurga kelak, insya-Allah. Okey, baiklah, hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Rohaili Al-Jauhari, fiqh solat, setiap minggu bersama dengan kita untuk perbaiki solat kita. Kita nak belajar bagaimana apa yang kita tertinggal, apa yang perlu kita ketahui, dan mungkin perkara yang dah kita tahu, kita kena refresh balik, kita kena ingat balik. Sifat manusia sering lupa. Inilah dia platform kita untuk sama-sama mengingatkan, sama-sama kita belajar. Jom kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan majlis ilmu kita secara atas talian ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Persatuan Kaki Tangan Islam, Lembaga KWSP, khusus kepada Yang di-Pertua Persatuan Ustaz Haji Zamri Asrul menaja program ini. Tidak lupa juga kepada bahagian teknikal Encik Wan Edi Yuzlan membantu work from home, walaupun daripada rumah tetap juga bantu monitor daripada rumah untuk memastikan kelancaran majlis ilmu kita. Dan juga kalau kita lihat di ruangan komen, kita ambil masa sikit, kita ada Nonis Balil, dia bagi love, alhamdulillah, terima kasih. Kita ada Mas Riza Razali, kita ada Sabaria Hashim. Kita tengok apa ucapan daripada Nonis Balil. Assalamualaikum Ustaz Dr. Rohaili, Dijaaz tim PKIL KWSP dan semua sahabat yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Sabaria Hashim, dia jawab soalan, dia jawab salam, soalan pula, tersyasyul kan, tersamsul pula tengah-tengah hari ini. Kita ada Huzaimah Husin, kita ada Jamaluddin Ibrahim, Mariah Zainal Abidin, Izan Izami, dan kepada semua yang memberikan salam, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kita ada Nurul Syairah Suhaimi pun ada bersama dengan kita pada tengah hari ini. Inilah dia antara laluan kita nak belajar tanpa sempadan, duduk di rumah,
buka Facebook, tolong sharekan seramai yang mungkin biar lebih ramai lagi yang dapat bersama dengan kita belajar ilmu fardu ain fiqh salat pada fiqh salat. Dia bila salah sebut fiqh, dia jadi FAKE pula kan. So kita kena baiki dalam lahjah Arabnya fiqh, fiqh salat tu sendiri. Okey, baiklah. Saya kira penceramah kita sudah pun bersedia di belakang tabir. Jom kita dapatkan beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Gigi Ya'az pagi ni? Tengah hari ni. Tengah hari, Alhamdulillah. Okey, Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah. Semuanya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak sambung lagi pengajian kita daripada minggu lepas. Kita harapkan semua dapat bagi kerjasama dan juga fokus apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Rahaili sebentar saja lagi. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan sepenuhnya kepada Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan tayyibatin mubarakatin min 'indillahi salam. Ala wa hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga PKIL KWSP dan warga kerja KWSP serta kaum muslimin muslimat yang bersama dalam siaran Facebook kuliah pengajian fiqh shalah ini, ya, khususnya kepada yang berusaha, yang dipertua PKIL KWSP, Haji Zamri, Sron, ya, Bahasan Urustia dan DJ A sendiri dan seluruh rakan-rakan yang lain warga KWSP yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertamanya merafak setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat kamu, nikmat Allah ni kena kita ceritakan. Bukan untuk kita banggakan, tapi untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan rasa kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, hari ini saya dapat baby boy pagi tadi. Alhamdulillah. Dapat lagi seorang anak, cahaya mata yang ketujuh. Dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka atas kurniaan itu saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amanah ini dapat saya galah dengan baik untuk memastikan anak-anak saya menjadi hamba-hambanya yang baik dan diterima nanti di akhirat sebagai ashabul yamin, insya-Allah. Alhamdulillah, salawat dan salam juga kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tanpa usaha baginda, siapalah kita agaknya di Nusantara ni, DJ Asia. Ya. Mungkin kita taklah bergayut, memburu lagi. Mungkin kita jadi orang-orang yang hebat tamadanya, tapi mungkin macam orang Vietnam, macam orang Laos. Tak ada bezanya kita. Ya, tapi alhamdulillah berkat dan sunnatullah yang mentakdirkan, ya, peniaga-peniaga atau pendakwah itu menyusur sampai ke tanah Melayu ni untuk membawa nur Islam pada kita. Dan ini nikmat yang sangat perlu kita syukuri dan hargai, genggam erat-erat. Maka kerana itulah, ya, apa saja yang kita buat untuk agama ni kena buat bersungguh-sungguh. Dan hubungan langsung dengan Tuhan yang telah kita temui ni sekian lama ini kena kita perbaiki sungguh-sungguh. Ia tidak lain melainkan solat. Dan kerana itulah kita usahakan kelas pengajian ini, insya-Allah. Moga-moga hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik persembahan. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita akan masuk membicarakan satu bahagian yang baru daripada fiqh solah kita. Kalau sebelum ni kita membicarakan persoalan hukum hakam, syarat rukun, ya, fiqh zahiri ataupun praktikal solat ni, maka ini kita akan masuk pada fiqh ruh solah, ya, kefahaman, memahami cara-cara menghayati ruh solat, iaitu dalam bab khusyuk dalam sembahyang. Dan siapa berkitab, rujukannya muka surat 219. Subhanallah. Tidak boleh kita nafikan bahawa sembahyang ini, ya, kita tidak boleh hanya menyempurnakan fizikalnya sahaja, jasadnya sahaja. Jasadnya saja maksudnya kita belajar fiqahnya, wuduknya hebat, takbirnya lengkap, ya, Fatihahnya dahsyat, ya, tahiyatnya, makhrajnya indah, salamnya, lagunya cantik, semua alhamdulillah bagus. Tapi itu sebahagian.
Itu baru sebahagian pertama yang tidak boleh kita nafikan keperluan dan kepentingannya, tapi dalam waktu yang sama kita kena sedar bahawa kita ada lagi satu tuntutan lain, iaitu tentang roh kita ketika mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab khusyuk solat ini dia bahagian batiniyah, bahagian dalaman. Ya, khusyuk solat adalah roh solat. Ya. Artinya orang yang sembahyang tanpa rasa khusyuk, nanti kita bersyaratkanlah masuk dalam kitab ni apa dia khusyuk. Tanpa rasa ada rasa bersama dengan Allah, tak perasan dia menghadap Tuhan. Ramai. Ngaku tak ngaku, kena ngaku. Ramai kan orang sembahyang tak tahu dah habis. Dah habis. Lagi kalau sembahyang jemaah. Lagi best. Tahu-tahu pergi salat imam, salat dah habis dah sembahyang. Tak payah hitung, tak payah peka, tak payah ambil tahu, tak payah fokus, tahu-tahu sembahyang dah berakhir. Tapi kalau begitulah sembahyang kita, ya, subhanallah, dia bukan sembahyang yang sepatutnya kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sembahyang ni roh solat. Bayangkan tuan-tuan, kalau ada satu batang tubuh manusia, sekujur tubuh manusia tanpa roh, apa akan kita kata pada dia? Dia tidak ada nilai apa-apa. Datanglah perempuan cantik jelita macam mana pun, dipersembahkan pada kita. Ya. Lalu, ya, dia hanya sekujur tubuh yang beku, tanpa ada perasaan, tanpa ada suara, tanpa ada gerakan dan sebagainya. Dia telah jadi mayat dan dihadiahkan pada kita. Apa kita nak buat? Kita tak akan terima itu sebagai satu persembahan, satu hadiah, satu kurniaan. Maka tak ada nilai apa-apa. Begitulah sembahyang kita, walaupun kita persembahkan dengan macam-macam benda yang cukup lengkap di sudut fiqh zahiriahnya, ya, fiqh amalinya, tapi jiwa kita kosong dari berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bacakan dalam sembahyang itu tak pun kita rasakan. Hatta sebutan yang kita kata wajah tu, wajhi lillazi fatara samawati wal ard, aku hadapkan wajahku ini kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tak kita rasakan, hanya ucapan kosong, bohong, dusta. Dah ganas sikit bahasa dia tu. Maka itu tidak wajar. Dan kalaupun berlaku selama ini, maka tak wajarlah kita teruskan. Ya, jadi nampak tak keperluan bahawa kita baru saja menamatkan semua bab-bab fiqh zahiriah dan praktikal amalinya, tapi kita ada satu tanggungjawab lain untuk menghayati solat kita. Sebab ingat tak, bila Allah Subhanahu wa taala sini sebut dalam surah Taha, ya, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku inilah Allah, tak ada Tuhan yang melainkan aku. Ya, fa'budni, maka sembahlah aku. Bersama tu Allah kata wa aqimis salata li dzikri, dan dirilah sembahyang untuk ingat aku. Bohong kalau menghadap Allah tapi tak rasa menghadap Allah, tak ingat Allah. Jadi inilah yang perlu kita hayati. Moga-moga dengan pengajian yang kita susun hari demi hari ini, minggu demi minggu ini, akan membantu kita untuk betul-betul mempersembahkan solat sebagaimana selayaknya ruang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masalahnya, solat tanpa khusyuk adalah penyakit sebahagian besar umat Islam hari ini. Artinya kita hanya mempersembahkan jenazah tanpa roh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bangkai tidak bernyawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah beri amaran pada kita, sembahyang yang sebegini rupanya, ya, sembahyang yang tak boleh membuat apa-apa kebaikan pada kita. Ketika Allah mula berbicara tentang solat yang sepatutnya jadi medium kejayaan umat Islam, orang-orang beriman, Allah kata qad aflahal mu'minun, sungguh pasti berjaya orang beriman. Syarat pertamanya apa Allah kata? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, dalam sembahyang mereka ingat Allah, khusyuk. Dan kita tak ada benda tu, sebab tu kita tak berjaya. Macam-macam benda yang kita lakukan gagal. Gagal di mata Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, nilaian Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya. Begitu juga sembahyang yang tidak khusyuk, Allah janjikan tidak akan memberi kesan impak pada jiwa kita untuk melagangi kehidupan sebagai hamba Allah. Ya, Allah kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah dengan sebut alif lam kat sudah termain tahu, sembahyang yang begini keadaannya sahaja boleh mencegah. Dan syarat sembahyang tu dia mesti mendatangkan, ya, syarat rukunnya yang sempurna, amalinya yang sempurna, dan rohnya datang juga dengan sempurna. Maka sebab itulah kita cuba, ya, untuk membangunkan sembahyang yang sepatutnya kita bangunkan sejak mula, daripada mula kita bersolat dengan dua ciri utama ini. Sembahyang fizikalnya cantik, Fatihahnya betul, rukuknya tahu macam mana nak disempurnakan, iktidalnya, sembahyang berjemaah, hukum hakam tata caranya kita hadam betul-betul. Di samping itu penjiwaan rohnya, ya, kita bawa agar kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, seorang yang sembahyang khusyuk, dia akan dapat satu benda yang besar dalam hidup dia. Apa dia Allah kata?
Bila Allah kata, dia berkait bila Allah kata wa aqimis solata li dzikri tadi, Allah kata semayanglah untuk ingat aku. Nak buat apa ingat Allah? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ingat, dengan ingat Allah hati kamu tenang. Kita perlukan tenang, tuan-tuan. Hari ini kita buat baik pun orang belum tentu balas baik. So nak jadi baik dengan situasi yang tak baik tu macam mana? Dengan ingat Allah. Kita tahu semua faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, semua kita tahu yang Allah bagi panduan bila ditimpa musibah, sebut innalillah, minta ganjaran pahala dan sebagainya. Kita tahu. Tapi sebab apa? Tak berjaya kita lakukan. Walaupun semua ilmu ada, sebab ingat pada Allah tu tak kuat. Dan sebenarnya ruang solat dia jadi ruang refreshment untuk kita memperbaharui ingat kita pada Allah, dan tak cukup dengan sekali. Maka Allah syariatkan, asalnya nak betul-betul jadi hamba Allah kena sembahyang 50 kali untuk refreshing kita punya ingat pada Allah. Tapi tak apa, cukup pada dengan 5 kali ni pun dos dia cukup. Maka jangan kurang lah. Jangan subuh tak ada, Isyak terus subuh tak jadi bang. Lagi ruang kehidupan kita memang banyak di antara waktu subuh dengan waktu zuhur. Jadi moga itulah mukadimahnya, supaya kita tahu bahawa kita ada tugasan baru atau tugasan susulan bersama dengan fiqh zahiriah yang telah pulga. Alhamdulillah, saya dah pandai dah sekarang ni bab salam sebenarnya macam mana, tahiyat bacaannya sebenarnya macam mana, memberi salam ni kaifiat yang sebenarnya macam mana, kita dah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa kita ada satu lagi tugasan, dan insya-Allah kalau kita tengok pembahagian kitab ini, subhanallah, bahagian yang bab praktikalnya sikit je, tapi yang bab penghayatannya lebih banyak. Begitulah keperluannya. Sebab wahyal qalb, bila Rasulullah kata hati itulah jadi raja, dia jadi raja. Yang kita semayang melingas ke sana kemari itu bukan mata tu degil, tak, sebab hati reka. Kita semayang garu tak habis-habis tu macam gatal sangat, padahal tadi tak gatal pun. Sebab apa? Hatinya reka, tak rasa dia dengan Allah. Kalau dia rasa dengan Allah, dia tak akan buat macam tu. Kalau garu pun sekadar perlu sahaja. Ni semayang sampai boleh kira bulu sejadah kat depan tu berapa? 1, 2. Sebab memang tak rasa dengan ada Allah. Sambung rakaat kedua tadi berapa? 15 sebelah tu. Sebelah ni lebih kurang aku kira anggaran. Allahu Akbar, siap buat anggaran. Congak boleh. Mana pergi sembahyang kita sebenarnya, tuan-tuan. Jadi inilah yang sedang kita usahakan dan cuba kita usahakan dan menjadi tanggungjawab kita. Andai kata dalam usaha perjalanan kita ni untuk mencapai faham dan khusyuk solat, Allah tarik nyawa kita, katanya kita dah mula menangkap. Kan? Rasulullah kan ada satu hadis daripada Imam Tirmizi merujuk kata, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah la yarji'. Siapa dah mula melalui jalan untuk ilmu ni, dia dah dikira berada di jalan itu sehingga dia kembali. Sebab tu orang untuk ilmu dikira fi sabilillah. Teruslah menuntut, jangan absen. Setiap minggu mesti online. Dan share-sharekan pada kawan, sebab ini satu keperluan. Moga-moga tak banyak, sikit pun usaha dah kita ada. Takkan sampai bila kita nak semayang dengan tak tahu apa kita kata yang dalam kita sebut, ya Rabbi firli warhamni wajburni. Wajburni apa Ustaz? Bunyi dah macam ngeri sikit dah, kan? Dah 50 tahun semayang, wajburni tak tahu lagi. Ni di antaranya. Khusyuk semayang ni memang antara perlakuannya adalah dengan memahami butiran-butiran lafaz ucapan kita dalam solat. Dan sebenarnya saya sedang menulis satu buku berkenaan dengan khusyuk solat ni. Doakanlah lebih daripada separuh bab, yang daripada 10 bab tu saya dah tulis. Jadi moga-moga itu jadi memandu jugalah nanti, sebab kita pun sebut dalam tu penghalang-penghalang khusyuk, langkah-langkah menuju khusyuk, apa-apa step yang perlu kita lakukan sebelum kita bahaskan word by word bacaan dalam solat. Dan dalam kitab ni baiknya memang dia akan bahaskan penghayatan dan maksud kalimah tu. Jadi jangan tertinggal kuliah pengajian ini. Moga-moga kita dapat bersama. Okey, kita tengok dulu pengertian khusyuk. Khusyuk ni apa? Okey, khusyuk ni bahasa Arab daripada khasyi'a, yakhsha'u, khusyu'an. Khusyuk ni kata terbitan lah, masdar. Kamus Dewan artinya orang Melayu ni memaksudkan khusyuk tu dengan berbuat ibadat atau suatu amalan dengan penuh fokus, minat, sepenuh hati dan bersungguh-sungguh. Tengok betul tu. Artinya kalau kita buat, kan pernah tengok Allah khusyuknya dia tengok TV, memang khusyuk. Tengok Hindustan lagi khusyuk. Khusyuk bukan lalok khusyuk bukan syok. Khusyuk beza dengan lalok. Lalok dia tak fokus, dia pun rawang, kan?
Itu lalok. Kalau kena ketum lebih, lalok lah. Tapi jangan try lah. Okey. Begitu juga syok. Syok ni dia hanyut dengan perasaan seronok. Tak. Khusyuk ni tengok cerita tulisan macam mana orang khusyuk. Kan sampai menangis, muka seram, terkejut tu, muka kecewa dengan dia sekali. Padahal orang tu berlakon je. Tu khusyuk. Artinya dia menghayati dengan penuh minat, dengan bersungguh-sungguh. Kita semayang khusyuk tak? Ke kita semayang lalok? Mai lalok, tak khusyuk. Ya. Syok pun jarang yang main lalok semayang. Allah Akbar tu. Itu Pak Imam semayang 5 rakaat pun kita hayun. Yang lepas orang semayang, Pak Imam ikut 4 rakaat. Ya ke? Aku rasa cukup tadi. Kau mana ada rasa, kau tak rasa apa-apa pun sebenarnya. Sebab tu kau bukan ikut. Apa je. Jadi sebab itulah, tolonglah sembahyang dengan khusyuk. Ya. Okey, kita tengok pula itu bahasa Melayu bila mana dah diambil, diadaptasi daripada bahasa Arab. Memang itulah maksudnya pun yang kita nak. Memang orang Melayu bila sebut khusyuk, kita berbuat satu perkara dengan penuh minat, fokus dan bersungguh-sungguh. Maka kalau dituju pada sembahyang kita, Allah Akbar, memang kita tak khusyuk lagi lah. Ya, kesungguhan jarang ada. Muka orang sungguh-sungguh pun ada bang. Ya, orang nak sembahyang. Kita tengok kawan-kawan kita yang sembahyang bersungguh-sungguh pun dengan air muka dia tengok ke bawah tu tenang, Allah. Kan? Muka tak khusyuk, dia sama je. Ya, kadang jadi imam pun teruk bang. Jadi imam muka pun tak kaya nak khusyuk. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Janganlah buat macam tu bang. Abang jadi Pak Imam, tolonglah lakonkan sikit gaya orang khusyuk. Kalau dah imam macam tak selera dengan adat Tuhan, makmum macam mana lagi gayanya? Sebab tu tolonglah tundukkan sikit pandangan. Sebab antara masuk khusyuk nanti kita akan jumpa tunduk. Sebab dia merangkumi perbuatan zahir, ya, perlakuan tindak tanduk gerakan badan dan juga hati. Dia kombinasi daripada dalam dan luaran tu jadi khusyuk. Okey, menurut bahasa Arab, khusyuk bererti tetap. Artinya siapa goyang macam ni, dia bukan khusyuk lah. Itu dah syok. Kan, ada orang sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dia tak perasan dia sayang. Itu Boria ataupun apa lagu Mawi tu, mari menyusun seroja. Bolehlah berdendang macam tu. Sembahyang tak boleh bang. Sebab tu kena pujuk. Ada setengah kita yang sembahyang memang dia bergoyang macam tu. Habislah. Ya, di sudut fiqh zahirnya pun kita tahu bergerak anggota besar 3 kali berturut-turut batal sembahyang. Tapi di sudut rohaninya pun gagal. Itu bukan khusyuk. Ya, diam, sukun, diam tunduk dan merendah diri. Merendah diri perasaan. Sedar kita menghadap Tuhan yang Maha Besar. Itu kan Allahu Akbar. Sebab tu ucapan mulanya Allah kena dirasai. Allah Maha Besar. Aku kecil, aku kerdil. Baru datang perasaan tu. Kalau tidak, kita rasa kita boh lagi tengah saya. Allahu Akbar. Akan bayang je main lagi. Tengok, tak bawa perasaan itu. Ya. Jadi sebab itu tolonglah bawa perasaan ini. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun gambarkan kita nanti di akhirat akan jadi orang-orang yang khusyuk. Sebab apa? Semua fokus. La uqsimu hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah. Telah datang. Adakah tidak datang berita tentang al-khashiyah? Ya. Wujuhu yawma idzin khashiyah. Ya, wajah-wajah manusia pada hari itu akan jadi khusyuk. Khusyuk apa? Sebab tunduk, diam, fokus, takut, mengharap, merayu, merintih. Allah selamatkan aku. Begitulah orang sembahyang sebenarnya. Kalau kita tak buat di dunia ni, menggambarkan di hadapan Allah perlakuan orang-orang yang khusyuk, maka kita pasti akan jadi orang yang khusyuk sangat nanti di akhirat. Kenapa? Bimbang, takut dan tahu dah ke mana haluan kita bila mana kita gagal mempersembahkan solat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besarkanlah solat. Hayatilah solat. Besarkanlah Allah. Cubalah khusyuk dengan maksud diam, fokus dan hayati serta merendah diri membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab kita memang pakai sepatu khusyuk. Lah kita kalau kena tangkap, kena bersalah pun kita dah khusyuk dah. Fokus diam kan. Jadi begitulah kita ni sebelum dihisap, kita wajib menghisap diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu, hitung bicaralah pahala dosa hidup kamu. Haraplah sesuatu dari Allah sewaktu kita hidup sebelum kamu dihisap besok di akhirat. Okey.
Kemudian pengertian khusyuk dalam sembahyang telah diartikan oleh para ulama dengan berbagai-bagai pengertian. Banyak ulama ya, kalau nak mencapai maksud tu usaha macam-macam lah. Tetapi kesimpulannya bolehlah diartikan bahawa ya, kita ambil rumusan lah daripada semua pendapat-pendapat ya, aqwal fuqaha, bahawa khusyuk itu adalah satu keadaan dalam hati. Pertama, dalam hati kita apa? Bermunajat. Munajat ni asal perkataan najah. Najah maksudnya memohon keselamatan maksudnya. Selamat dari apa? Murka Allah, azab Allah, ya, bebanan dosa yang kita tanggung, azab neraka. Itu bermunajat. Mohon selamat maksud ya munajat ni. Ya, berdoa dan hadir bersama Allah. Hadir maksudnya ya merasakan diri berada di hadapan Allah. Hadir, datang mesyuarat. Kita kan sama hadir, ya, ada pengusi, ada kawan-kawan kita. Kita hadir sama, apa perasaannya? Bersama. Ya. Dan hadir tu dengan perasaan khudu', merendah diri, sedar diri. Mana tak sedar diri, Allah tahu engkau ni banyak buat salah, engkau ni aku bagi macam-macam tapi degil. Ya, engkau ni aku bagi nikmat macam-macam tapi semayang pukul 4 Zuhur. Tak sempat saat tadi, okeylah kalau ada alasan, ada kesibukan. Ya, tapi kalau subuh pukul 7, tu masalah. Ya. Dan merasa hebat, takut, ta'zim dan kasih kepadanya. Ini perasaan yang di-blend bila hadapan dengan Allah. Dengan Allah ni pelik. Takut dengan Allah, kalimahnya ya dipanggil yakhsha. Khasyiyah ni maksudnya takut dan membesarkan bersama harap. Bukan takut lari. Kita dengan rimau takut lari. Sebab tak ada benda kita boleh harap dengan rimau. Tak ada rimau tu nak senyum kat kita bila dekat. Mana tahu kita baik-baik dengan rimau ni, nanti dia, yang kawan kita dia ajak naik. Tak apa bang, abang jangan takut. Saya abang naik atas belakang, saya hantar balik rumah. Tak ada. Rimau tak ada. Itu khauf dia mungkin. Ya, tapi takut dengan Allah kita tak boleh lari. Kita takut kerana kedegilan kita. Bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah ada murkanya. Bersama dengan muka Allah dah tawab, sangat terima taubat. Allah kata dalam apa hadis kutip, aku tak peduli dosa engkau setinggi buih di lautan, menggunung sampai mencapai awan, selagi engkau masih bertuhankan aku ni Tuhan wahdahu la syarikalah, yang engkau bertaubat aku terima. Subhanallah. Bersama rasa takut tadi, dia akan berbau rasa Allah besarnya rahmat Allah, sayangnya Allah dengan aku. Macam takut dengan abah kita kan. Abah dia marah-marah, dia belasah kita, tak boleh kita, dia sekolah dia banjir juga. Dia hantar juga. Begitulah. Jadi ni Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bawa perasaan tu. Ya, jadi kita rasa sebab, rasa sayu, rasa tak patut dengan diri sendiri, sampai bila aku nak macam ni? Sampai bila aku nak sembahyang tanpa rasa menghadap Tuhan? Tuhan yang maha baik, beri kesempatan, beri peluang berulang kali. Jadi tolong tuan-tuan ya, kalau kita sekali dapat bersembahkan sembahyang, ya, dalam keadaan khusyuk, sebenarnya kita sedang berada dalam satu nikmat yang sangat besar. Sebab tu Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah menyebut bahawa itu Ibnu Taimiyah pernah sebut bahawa ya, manusia yang paling malang dalam kehidupan dunia adalah manusia yang bila mana dia hidup di dunia tapi tidak pernah merasa nikmat bermesra, bermanja-manja dengan Tuhannya ketika solat. Kita sembahyang dengan perasaan resah, cepat nak belah nak habis. Tak, sembahyang ni nikmat. Ngadu dengan Tuhan, kita cakap dengan Tuhan, kita kata raju kat Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan terus. Kita puji Allah Subhanahu Rabbil Azim, maha suci Tuhanku yang maha besar ini, wa bihamdi, dan segala pujian. Kita puji dia sememang selayaknya dia dipuji. Dia memberi, ya, dia mengurnia, dia mengampunkan, dia terima kita. Jadi dia sebenarnya menyebut benda yang betul ni akan memberi kelapangan dan kebahagiaan dalam jiwa. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ni, kita sebut pada benda yang betul. Dan memang pada Allah, benda tu memang hakikat dia. Maka kita tenang. Dan kalau kita buat satu benda yang tak betul, yang kita sebut benda yang tak betul pada benda yang tak betul, kita akan menderita. Kita puji kawan dia, abang handsome bang. Ya, malaikat maut pun tengok abang seram bang. Padahal dia tak handsome mana. Dia menderita, kita pun rasa, aku ni, siap-siap dia kena terajar dengan dia. Kau cakap betul-betul. Jadi begitu. Kita banyak benda hari ni kita cakap benda tak betul. Sebab itu kita diprogramkan agar banyak berzikir. Sebab apa? Sebab banyak menyebut benda yang betul. Sebab tu zikir tu menenangkan hati. Itu di antara fungsi zikir. Sebab zikir ni kita sebut tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya, khusyuk dalam solat dia sebut benda yang betul.
Ya, sebab itu nak sebut benda yang betul ni kita kena tahu apa benda yang betul, dan step mula memang nak khusyuk kita kena faham bacaan solat. Allah solat, tak pandai bahasa Arab, bang. Siapa ada orang daripada muda tu lahir pandai bahasa Arab? Yang Arab pun lahir kena belajar cakap Arab dulu. Ya, dah Allah bagi kita hidup 50 tahun, 60 tahun, usahalah sikit. Ya, hari ni faham Allahu Akbar, esok faham Alhamdulillahirabbil alamin, besok faham pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sikit-sikitlah. Habis nyanyi lagu orang putih tu yang lagu belit-belit lidah tu, apa boleh nyanyi je dengan feel muka sampai nak koyak tu. Ya, dahsyat orang kata feel faham. Ya. Ui, memang faham kan? Faham. 50 tahun dah saya nyanyi lagu ni. Boleh kita usahakan, tak kalah untuk Tuhan, pencipta kita, maha kaya, maha pengunia ni, kita punya hubungan, feel dengan dia, kita tak bina apa-apa, tuan-tuan, tak wajar. Ya? Kita kalau kahwin dengan perempuan Korea, sanggup belajar bahasa Korea kan? Sampai popular kat sini. Ya, kita bertuhankan Tuhan yang maha kaya, maha memberi ni, takkan tak mahu langsung berusaha untuk memahami ayat-ayat cinta kita yang saban hari kita ulang. Tak wajar bang, tak wajar. Tak wajar sampai hari ni kita tak tahu maksud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tak tahu. Tak tahu. Berapa tahun dah ucap benda ni? Tak wajar. Tu saya kata tak wajar. Habis nak wajar macam mana? Tak apa, kita jalan pelan-pelan. Ya, sebab tu saya pujuk tadi, asal mula kita dah mula berjalan pada jalan Allah, Allah kira. Ya. Allah kira-kira. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Ni ayat pujuk Al-Ankabut ayat 69 ni Allah pujuk kita. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berusaha untuk berada di jalan kami. Kita tadi nak berada bukan berjihad saja, nak jadi hamba Allah yang faham bila solat menghadap Tuhannya. Lanahdiyannahum subulana. Kalau bersungguh-sungguh Allah kata pasti kami akan tunjukkan je. La tu lam taukid tau. Lepas tu ada nun taukid sakilah lagi. Pasti sungguh kami akan tunjuk jalan kami. Ya, dan syaratnya apa? Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah pasti bersama dengan orang-orang muhsinin. Muhsinin apa? Muhsinin ni pelaku-pelaku ihsan. Apa dia ihsan? Kamu sembah Allah seolah-olah kamu rasa kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, kena tahu, kena rasakan bahawa Allah tengok kamu. Kalau semayang kita macam tu tuan-tuan, insya-Allah hari demi hari kita akan dipermudahkan untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh, semua kita boleh. Tak kira Jawa, Banjar, Boyan, Kerinci, apa lagi lah. Dayak, Sukun, Kadazan, Iban, Melanau, semua boleh memahami bacaan solat. Dan wajib berusaha ke arah itu supaya kita dapat hakikat solat yang sebenar. Dan Allah bukan suruh kita semayang tonggang-tonggik dah kemudian penat tak dapat apa. Tak. Ingat Allah tak ambil manfaat langsung daripada kita. Allah suruh kita semayang bukan dia nak jadi makin hebat dengan semayang kita. Tak. Atau kalau kita semua tak semayang pun dia tak jadi apa. Tapi Allah nak pulangkan. Kau bila sebut aku, kau ingat aku, kau mohon pada aku, nanti kehidupan yang kau lalui selepas kau semayang tu akan jadi tenang, selesa, sabar, rasa cukup, rasa dilihat. Memang Allah tengok kita kan. Kita nak marah, kita perasan Allah lihat. Aku ni dia nak bagi pahala aku, tak jadi nak marah. Kan? Nak mengamuk, rasa tak patut Allah bagi macam-macam. Allah uji sitakan aku. Sebab apa dia jadi begitu? Boleh kuat begitu? Sebab ingat Allah. Dan sebab itu kena refresh, ingat Allah ni semayang. Tapi kalau semayang pun tak ingat Allah, payah. Semayang pun tak rasa dengan Allah, memang tak dapat lah. Itu yang makin jaji AJK 25 tahun kat masjid. Kira dia je. Kau tak tahu aku. Kau tak kenal aku siapa. Aku ni pengurusi 25 tahun masjid ni. Kau dah tahu. Subhanallah. Kalau itu yang timbul daripada watak orang yang duduk masjid, maknanya memang tak ada benda semayang dia selama ni. Maaflah, tapi itu realiti yang boleh jadi rujukan. Okay? Jadi bersama rasa hebatkan Allah, takut pada Allah, ta'zim ni maksudnya membesarkan Allah, daripada perkataan azim. Ta'zim ni maksudnya membesarkan dan kasih kepadanya. Jadi kita blend perasaan ni. Kita takut, tapi kita harap. Kita gerun, tapi kita sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebab kita tahu peluang kita masih ada, selagi kita hidup, kita degil macam mana Allah sudah terima kita. Kan, mak kita pun kadang-kadang tak sanggup kita, kekasih kita lagi lah. No way, tak ada peluang kedua dah untuk kau. Rindu separuh nyawa pun lantak kau lah. Duduklah kat tingkap tu lama-lama. Macam tengok Ustaz cerita tu. Kan? Kesian, itu cinta manusia. Manusia dia ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala, nanti kita pergi pada Ar-Rahman Ar-Rahim.
tafsiran cerita kalimah Ar-Rahmanir Rahim ni baru kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni sifat Ar-Rahman dia tu Allahu Akbar, menyebabkan tak ada siapa boleh tandingi dia. Sebab tu tak ada seorang manusia, tak ada makhluk boleh bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim boleh. Rasulullah bersifat Ar-Rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Tapi tak Rahman. Nanti kita bahaskan. Kerana Allah ni sifat kasih dia memang tak kisah. Kita kan, orang buat kita sekali okey, kasih kita tinggal. Kali pertama, kita pun sebab dia handsome sangat, kita terima. Kali kedua, dia tinggal kita lagi. Kita pun rasa macam tak laku sangat, kita terima. Kali ketiga dia buat hal, susah dah nak terima. Ya? Sebab kita ada batas. Kita tak mampu mengasihi orang-orang yang berbuat tak baik pada kita dengan keadaan keterlaluan. Tapi Allah, orang kencingkan Al-Quran, kalamullah pun masih makan nasi. 3-4 pinggan lagi. Tak ada tengok muka lebam, kena penampung malaikat tu, tak ada. Kan? Menentang Allah. Itulah. Tuhan kita, ya Allah. Kita menghadap, sekarang ni tengah menghadap Tuhan yang sebegini hebat sifatnya, begini agung rahmatnya. Maka tolonglah hayati ruang-ruang istimewa ini. Dan sesungguhnya, orang-orang yang dah dapat solat ni, sebenarnya dia dah dapat satu anugerah yang sangat besar dalam hidup dia. Sebab ramai lagi orang tak semayang tu. Ramai sangat umat Islam yang hari ni masih tak dapat nak semayang. Tak tahu sebab apa, di mana salahnya. Dah masuk Islam, dah jumpa Tuhan sebenar, dah bernabikan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir yang sebenar. Tapi tak dapat buat hubungan eksklusif ni dengan Tuhan ni. Jadi sumber tenang dalam hidup dia. Sebab apa? Tak tahu. Jadi kita yang dah dapat, baikilah hubungan ini. Hargailah nikmat ini. Moga-moga kita kuat. Okey, dan langsung hal itu berkesan mempengaruhi segala anggotanya menjadi tetap. Dia boleh perasan kan? Perasaan kita menghadap Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar semua bisikan hati kita, Allah Maha memerhatikan kita, basirum bil ibad, syahidum bima ta'malun, dia saksi semua benda. Maka kita nak bergerak lebih pun tak boleh lah. Sebab perasaan. Sebab tu tanda orang khusyuk, dia memang tetap. Dia diam, dia tak goyang. Dia tak melingah mata kiri kanan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi sana pun, depan raja pun, ngadap raja, mata kat mana? Mesti tunduk bawah. Padahal raja tu tengah goyang hidung je. Dia tak tengok kita pun. Dia tengok dayang-dayang dia apa semua. Kita perasan macam dia tengok kita je kan. Tak kelik kan, dia tengok gitu je. Nak tengok atas, tak berani. Tapi Tuhan yang Maha Sempurna, dia memang sempurna. Maka tak wajarlah kalau depan orang hebat, kita jaga sangat tertertib. Tapi depan Allah SWT, angkat tawi Allah Akbar, Tuhan. Hidung gatal terus. Garu belakang. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Allah. Itu ke semayang? Bukan tak, memanglah, memang kita tahu kalau anggota kecil makro, Ustaz tak batal. Ya, tapi itu bukan gaya orang khusyuk. Sebab tu beza orang fiqh dengan orang-orang tasawuf ni. Orang-orang rohani ni perlu kita usahakan. Sebab kita memang hidup dengan roh, bukan hidup dengan batang tubuh je. Tidak banyak bergerak, pandangan matanya tetap ke tempat sujud. Sebab tu diprogramkan, fiqh yang zahir ni programkan agar kamu ni gayakan orang khusyuk. Makro kalau mata melingkar tempat lain, tengok tempat sujud je. Sebab apa? Ada tuntutan khusyuk. Itu gaya orang khusyuk solat. Sekarang ni sembahyang pula ada skrin kat depan. Macam mana Ustaz? Skrin ada elan kuliah Ustaz ni. Apa Ustaz Rahili ada ni? Tak ada buat ni. Tak ada ni, cuti ni. Duk bermain dialog gitu. Ni waktu semayang ni, orang tak update ni JK ni makan gaji buta. JK mana ada gaji? Dia berdialog gitu. Ada orang tanya Ustaz, macam mana Ustaz? Realiti hari ni masjid semua depan ada TV lah, skrin macam-macam. Kacau semayang. Saya jawab senang je. Semayang ni kau tengok mana semayang? Semayang. Pekah sebut tengok mana semayang. Semayang kena tengok tempat sujud, bukan tengok tengok skrin kat depan tu. Yalah, memanglah adalah bab-bab tertentu yang patutnya tak ada benda tu. Tapi kalau dah semayang, awak tak boleh dah. Jagalah pandangan mata tu, jangan merayau ke tempat lain. Maknanya soalan tu membuktikan bahawa awak semayang macam tu. Kantoi bang. Jangan soal benda-benda yang kena kat kita. Cakaplah kawan saya tanya. Jangan cakap saya tanya. Ada kawan saya yang tanya saya, dia tengah semayang. Macam tu pandai sikit. Selamat sikit lah. Okey, matanya ke tempat sujud tanpa merayau-rayau dan tumpuannya hanya tertumpu pada ibadat semayang semata-mata. Dan memang kita di akhir zaman ini memang sangat payah mempertahankan khusyuk. Dan Nabi kata semayang ni dapat pahala apa yang ma'uqila minha, apa yang akal kita tertumpu padanya. Ada orang semayang rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua dah cerita gaduh bini pagi tadi dah sambung balik lah.
Nak jawab apa dia kau balik ni. Tahu-tahu dah habis salam. Jadi satu rakaat je lah pahala semayang ni syuk. Kan? Ha. Nak semayang tak ambil wudu, tengok dengar suara bas berdehem je, dia lalu. Abang tu dia menyakit tu. Kita pun semayang Allah. Daripada mula semayang. Nak tayat akhir baru tengok Allah, apalah semayang ingat dia. Pahala tayat akhir je lah. Dia itulah payahnya. Tapi selagi mana kita berusaha, sebab tu kena ada dia punya tata tertibnya, kena semayang dengan bacaan doa sebelum angkat takbir kan. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan, itu baca qul a'udzu binnas ke kalau tak hafal yang tu. Ya, artinya cuba bawa perasaan sebelum kita semayang, dan semuanya ada dalam buku ni akan dipandu nanti. Ya. Kedudukan khusyuk dalam sembahyang. Ini sedikit penjelasan. Sembahyang mengandungi perbuatan zahir dan perbuatan batin. Kita pun tahu ada rukuk, sujud. Ya. Perbuatan batin ni maksudnya roh kita ni, penghayatannya. Atau dengan kata lain, sembahyang terdiri daripada dua komponen yang bersepadu. Sepadu artinya seiring, tak boleh dipisah. Yang pertama ialah sembahyang zahir, yang kedua adalah sembahyang batin, yang kita sebut tadi ni. Sembahyang zahir terdiri daripada pergerakan anggota zahir seperti berdiri, rukuk, i'tidal, bacaan, ya, dan apa saja yang kita lakukan yang nampak dilihat. Sembahyang batin pula terdiri daripada kerja-kerja hati seperti niat, ikhlas, hadir hati bersama Allah, ya, bawa rasa muraqabah, rasa Allah tengok kita, ya, bermusyahadah, rasa menyaksikan Allah, bermunajat, mohon keselamatan daripadanya, ya, berperasaan kasih, sembahyang kerana perasaan sayang dengan Allah. Orang sembahyang perasaan dengan Allah kalau sayang Allah. Itu yang Rasulullah ada. Kan, sembahyang sampai bengkak kaki Aisyah merintih, ya, qad ghufira laka ma taqaddama minka wa ma ta'akhkhar. Dosa kamu ni Allah ampun yang terdahulu dan kemudian. Kenapa sembahyang sampai bengkak kaki ni? Rasulullah jawab ringkas, ya afala akunu abdan syakura. Apakah tak boleh aku nak jadi hamba yang bersyukur? Ni ayat apa bang? Ayat cinta. Tak boleh ke aku nak terima kasih kepada dia? Kan? Ada kan kita cakap, kau ni gila ke ikut perempuan tu ke sana? Salahnya. Ya, apa salahnya? Salah ke aku nak tolong dia? Aku nak tolong je. Apa ni? Cinta, tuan-tuan. Ayat cinta. Ya, kita kalau abang bengkak kaki, tu lah bengkak kaki saya ni memang daripada dua je semayang, tapi lah sakit jugalah. Lain. Dan jawapan ni spontan Rasulullah jawab spontan. Rasulullah kata, apakah tidak boleh aku nak menggayakan watak hamba Allah yang bersyukur padanya. Allah beri macam-macam kat aku. Aku beri lama, tak apalah. Walaupun dalam agama kita tak dituntut begitu, tapi ni cinta. Bila sampai pada cinta, dulu pun saya pernah ceritakan, orang cinta ni akan buat benda gila, tuan-tuan. Ya? Orang cinta akan sanggup buat benda gila. Abang Haji, lu ingat tak saya cerita yang janda jual goreng pisang kat ujung kampung tu? Kan? Janda tu bila mana dah rimas Abang Haji tu asyik datang. Betul ke Abang Haji sayang saya? Kau tak percaya kat aku ni lah. Okay lah, kalau Abang Haji betul-betul sayang kat saya, esok saya nak tengok Abang Haji pakai jubah warna pink pergi sembahyang kat masjid. Serban pun warna pink. Sebab saya minat warna pink Abang Haji. Tengok goreng pisang saya ni pun semua. Tray warna pink, payung warna pink. Apa Abang Haji akan buat? Abang Haji yang umur 78 tahun tu, gagak kau, dia pergi tak cari baju pink? Dia pergi, bos. Dia pergi. Tak ada kat kedai satu Malaysia. Dia cari kat Giant, kat mana-mana lah. Ya, silat kedai Bangla, semua dia ronda semua. Jumpa jubah warna pink, yang bahagianya cari serban, koyak lah, kain apa pun jadi warna pink. Dan dia pergi ke masjid tanpa rasa bersalah. Ya, dan semua orang kata, satu kampung kata dia gila pun dia akan kata apa? Dan tak engkau lah. Janji aku bahagia. Itulah. Ya, pandangan cinta, tuan-tuan. Dan kita kena mencintai Allah. Kita tak selesa, tak boleh semayang dengan khusyuk, tak boleh fokus dengan semayang, tak boleh berlama-lama, bertenang-tenang dengan solat, sebab apa? Kurang rasa cinta. Atau langsung tak ada rasa cinta, dan tak wajar. Selagi mana kita tak ada rasa cinta, sayang pada Allah yang sepatutnya kita sayangi. Sebab Allah sangat baik dengan kita. Beri semua benda tanpa perlu kita balas dengan apa. Semayang bukan balasan. Semayang ni untuk bantu kita tenang hidup kat dunia. Bukan untuk dia. Dia bukan suruh kita semayang untuk dia, tak untuk kita. Ya. Dan bila kita tenang, kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita selesa buat hamba-Nya. Ya, Abang Haji tu, Pak Imam kutuk, Pak Imam Bilal marah, Haji. Apa je macam ni? Tak apa, tenang. Kau akan tenang je. Apa tahu apa yang aku buat. Haram tak benda ni? Tak haram kan? Dia main hukum.
Baju pink memang Rasulullah tak pernah pakai, tapi merah Rasulullah pernah pakai. Ni lebih kurang lah ni. Ni permintaan khas aku rayu. Jadi begitulah keselesaiannya. Dan bila orang bercinta ni dia akan sanggup lama. Ya? Rasulullah tu bukti dia cinta tu sebab tu dia lama. Bercampur dengan khusyuk tadi rasa cinta tu lah. Antara step awal, ya, orang Melayu pun kata nak tak kenal maka tak cinta. Khusyuk ni dia datang dengan perasaan cinta. Maka kena kenal Allah SWT. Ayat-ayat yang kita baca tu kena dipahami. Ya. Sebab tu Abang Haji tu lepak, ya, lepas asar tu duduk kedai goreng pisang tu berdiri. Kan bukan duduk kan, sebab duduk mana ada orang jual goreng pisang depan tempat duduk. Dia berdiri situ. Ya. Kau 7 suku dah. Duk sembang dengan Milah tu, tak nak balik-balik. Abang Haji cakap, dah nak maghrib, Haji tak balik mandi ke? Cakap, dah maghrib ke? Kat 3 jam duduk situ tak rasa. Sebab apa? Cinta. Tolonglah cinta Allah SWT untuk memudahkan kerja-kerja kehambaan kita pada dia. Kalau tidak susah tuan-tuan. Pasal tak kita semayang selalu keadaan resah. Pak Imam lambat sikit. Subhanallah. Kalau buruk benar kau. Pak Imam lupa sikit. Sebab apa? Panas. Hati tu tak tenang. Sebab apa rasa lama sangat. Allahu Akbar. Okey. Jadi begitulah, bermusyahadah, rasa hebat, rasa gerun. Dan lagi hati meneliti, bertadabbur. Ya. Hati ini dibawa, dia menghayati dengan penuh faham terhadap segala bacaan dan perbuatan sembahyang. Kita tunduk rukuk tu kerana kita tahu ini perakuan, ya, tunduk akur, ketaatan penuh padamu ya Allah. Tu. Samping itu perasaan ini kita bawa, subhanallah, maha suci Allah. Maha suci maknanya clear. Ya, Allah ni maha clear daripada segala prasangka buruk kita pada dia. Ya, Allah nak nyusahkan kita. Tak, Allah tak nyusahkan kita. Allah beri kebaikan pada kita. Allah ni tak patut. No, Allah patut buat begini untuk kebaikan kita. Macam tu. Maha suci Tuhanku yang maha besar dan segala pujian untuknya. Kekekallah semayang tu dalam ketenangan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan ambil je satu kalimah semayang. Hari ni tak dapat semua. Subhan Rabbil Azim. Rukuk tu lama sikit. 3 kali. Atau 7 kali. Hayati. Maha suci Tuhanku yang maha agung, maha besar dan segala puji untuknya. Lain semayang kita. Memang rasa lain. Dan itulah semayang sebenarnya yang belum sampai kita pada hakikatnya. Maka zahir semayang itu adalah diumpamakan seperti jasad atau tubuh badan kepada semayang. Batin semayang pula adalah merupakan kerja-kerja hati yang menghasilkan khusyuk, yang itulah diumpamakan sebagai roh atau jiwa kepada semayang. Sebenarnya hakikat kedua-dua zahir dan batin adalah satu jua. Maka tak bolehlah orang kata saya semayang zahir je. Orang semayang zahirnya maksudnya dia semayang, dia utamakan fiqh aja, rokok dah betul, okey, tak apa lah. Artinya dia persembahkan mayat kepada Allah SWT. Kan? Tak boleh pula orang kata saya yang penting semayang batin je. Ya? Tu semayang pakai niat je lah. Amboi, sedap kau semayang pakai niat. Ada geng-geng ni. Dia bila mengaji tak tentu hala ni, bagi tak ada step memang part tu je. Kan? Part 1 tak ambil. Dia jadi semayang macam tu. Tuan-tuan, roh kalau tak ada jasad jadi hantu. Memang jadi hantu. Siapa semayang pakai roh tu je? Bergentayangan. Kan? Kacau orang lah. Main niat je. Tak boleh lah. Ya? Satu benda buat tak ada feel, tak ada rasa, tak syok bang. Tak sempurna juga. Sebab tu semayang ni dua-dua bahagiannya. Jadi semayang tanpa roh diumpama ini jasad. Tanpa roh. Tanpa khusyuk tu, semayang tanpa khusyuk, jasad tanpa roh. Maka tak ada keseronokan, tak ada kemanisan. Dan roh pula tanpa jasad ni satu benda yang tak ada. Tak adalah, tak nampak. Tak realistik. Apa ramai geng juga yang tak nak semayang ni kata kita semayang yang penting roh. Siapa kata semayang ni memang zahir dan batin? Rasulullah semayang sampai bekat kaki, engkau semayang pakai niat je. Semoga kan. Boleh? Ambil ayam seketul letak dalam pandian, kau tak payah makan, kau niat je. Apa 3 hari tak bagi makan, kurus, letak ayam depan dia. Niat lah. Niat pula makan ni. Niat je, kau kan semayang pakai niat je. Boleh kenyang? Tak nak pula yang tu. Bang, jangan buat macam ni bang. Zalim orang dosa bang. Saya dah 3 hari tak makan bang. Yang pula niat-niat je. Makan betul lah. Habis kau semayang pakai niat je. Elok sebab tu orang yang tak semayang dalam hukum kerajaan Islam, dia panggil, dia kena ditangkap dan istitab, dia kena bertaubat. Ajar macam tu je lah. Kalau geng semayang pakai niat, so dia niat je lah. Minum niat, memang nangis, insaf terus. Begitulah jasad tanpa roh berarti mati, roh tanpa jasad berarti tiada kewujudan apa-apa.
hanya tiada jua. Bahasa dia, kita pun dah makin seram dah rasanya. Dari keterangan tersebut dapatlah dipahami bahawa sembahyang itu merupakan kombinasi di antara zahir dan batin, syariat dan hakikat. Kedua-duanya merangkumi tarikat. Tarikat ni laluan untuk sampai pada Allah, syariat pun jalan, hakikat pun realiti satu benda. Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Jadi gabungan daripada kedua itu terhasillah ibadat solat yang sempurna. Barulah sempurna solat. Kalau ada dua. Justru tiada sembahyang zahir saja, tak boleh. Kita sembahyang tanpa khusyuk. Dan tiada pula sembahyang batin saja, niat khusyuk saja. Kau nampak aku macam ni, tapi sebenarnya aku tengah sembahyang ni. Ayat nakal tu kan. Ada tuan-tuan, yang gini saya pernah jumpa. Tengah driving tu, kita ajak terus sembahyang. Aku dah sembahyang tadi. Bila? Tu driving tadi aku dah sembahyang. Cakap kau ni ikut mana? Cakap Nabi Muhammad pun sembahyang 5 kali sama siap tahajud, siap angkat kaki kau yang gini je. Kalau siapa buat gitu, dia cakap dengan dia, itu bukan, dia bukan orang Islam. Sebab orang Islam dia iqamah. Iqamatus salah. Mendirikan sembahyang. Dia kena bangun. Bangun mesti ada banat, ada struktur dia. Kalau sembahyang pakai niat, itu bukan ajaran Islam. Rukun Islam mendirikan sembahyang, bukan meniatkan sembahyang. Cakap logik macam tu, dia baru termenung sikit. Oleh kerana itu, janganlah kita salah faham dan terperangkap dengan ajaran sesat. Yang bersembahyang dengan hakikat saja tanpa sembahyang syariat, nanti neraka padanya. Senang je Ustaz ni cakap. Dengan itu, sembahyang, kita wajib pelihara sembahyang syariat, hukum hakamnya, syarat rukunnya, dan juga kenalah sembahyang dengan sembahyang hakikat, iaitu kena bina khusyuknya, penghayatannya, sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pasti berjaya orang beriman, iaitu ciri pertama orang beriman ni sembahyang khusyuk. Mereka sembahyang khusyuk. Kesimpulan kata, kedudukan khusyuk dalam sembahyang adalah amat penting. Ia adalah ruhus salat, roh pada salat yang menghidup serta melengkapkan, menyempurnakan sembahyang yang akan menghasilkan keuntungan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu cerita mukadimah. Dan insyaAllah pertemuan akan datang kita akan cerita macam mana nak mencapai untuk memotivasikan diri kita untuk khusyuk dalam solat. Jadi kita kembali kepada DJ As dulu. Kalau ada apa-apa yang perlu diperbincangkan, kita cuba jawab semampu kita, dan moga-moga ini jadi permulaan yang baik untuk kita bersemangat untuk terus hadir kuliah berkenaan dengan khusyuk solat ni. Sekian dulu. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Dr. Rohaili, perkongsian yang menarik pada tengah hari ini. Tak kering gusi dibuatnya. Alhamdulillah. Kalau boleh kita lihat di ruangan komen, ada beberapa soalan yang ditujukan oleh para penonton. Kalau kita lihat daripada Ani Aniza, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya macam mana hukumnya solat dalam marah? Sah ke? Bukan sebab marah kena solat, tapi perkara lain yang buatkan marah, lepas tu solat. Terima kasih Ustaz. Bagaimana Doktor? Okey, solat ketika marah. Baru ni kan? Saya jawab dulu lah, jangan marah lah semayang. Okey, solat ketika marah, solat yang tidak khusyuk lah. Okey? Solat ni dikira sah bila mana praktikal zahirnya dibuat sah. Artinya dia buat rukuk, dia baca tahiyat betul, dia angkat takbir betul, rukun qauli, rukun fi'li semuanya buat sah lah. Cuma bila mana dia bawa satu perasaan yang tak kena dalam solat. Orang semayang ni dia kena ada perasaan tawaduk, rasa bersalah, perasaan dia ada Allah. Tuan-tuan boleh ngadap Sultan marah? Muka bengis dengan ngadap Sultan. Dia kata, kenapa ni? Saya tak buat hati lah tadi bini saya dengar. Takkan macam tu, artinya dia tak membawa hakikat sebenar dia dalam situasi yang sepatutnya dia berada. Kan? Maka saya tak boleh nak jawab tak sah sebab solat ni dihukumkan dengan sah. Cuma yang Rasulullah kata tadi, fadilat atau ganjaran pahala tu tak sempurna. Dan tak selayaknya kita sembahyang begitu. Sepatutnya bersama dengan perasaan yang tadi marah. Bila ngada Allah, kita rayu pada Allah, ya Allah bantulah aku untuk jadi hamba Engkau yang tenang. Tak semua benda yang dalam hidup ni memang aku tahu dapat aku capai dengan sempurna, maka berilah ketenangan. Sebab tu Rasulullah lepas sembahyang pun Rasulullah asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhhab annil hamma wal hazan, minta hilangkan duka cita dan kemurungan. Begitu. Jadi kita ni sebelum sembahyang pun mintalah doa untuk Rabbi a'udzu bika min, semarahkan pada setan.
Syaitan memang suka kalau kita marah supaya kita tak perasan kita kehendak Tuhan. Ya. Baca Fatihah kalau jadi imam pun lain macam kalau marah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak jadilah, ya. Wujudkan saya yang bersama jawapan tadi, semayang tetap sah, kita tak sewajarnya, ya, menghadap Allah, memulakan solat dengan perasaan yang tidak perasaan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala alam. Terima kasih Ustaz menjawab persoalan tersebut, dan kita pergi kepada soalan yang kedua daripada Syida Muhammad. Ustaz, sekarang majlis ilmu semua secara virtual. Boleh ke join majlis ilmu sambil masak, buat kerja lain-lain? Bagaimana Doktor? Boleh. Cuma silent lah mikrofon tu. Yang bunyi anyap menjerit, bunyi goreng tang kali tu lah. Jadi kacau. Ya, memang itu je yang ada pun. Ibu-ibu kena tahu ya. Ibu-ibu kena tahu bahawa ibu-ibu janganlah online sampai tak masak. Yang saya nasihat tu. Tolonglah. Kau janganlah sibuk mengajar sampai tak masak. Kena masak. Cuma silent dia punya mikrofon tu. Nanti sound effect terlalu banyak. Saya pernah buat kuliah, ya Allah, dengan anak menjerit, dengan anak menyanyi, dengan kuali berdentum, kata, macam mana ni Google Meet ni macam ni. Jadi tak sesuai. Tapi tanggungjawab ibu tu, saya masak, mengurus keluarga, itu pahalanya sangat besar, jangan tinggalkan. Ya, jadi tolong masak dan saya mikrofon tu, ya, dan dengar je penghayatan tu. Kalau boleh fokus, itu yang terbaik. Tapi jangan kerana kuliah kita tak masak, marah suami. Nanti semayang dalam keadaan marah, kena jawab tadi soalan yang tadi pula. Susah saya. Kait. Jadi jawapannya boleh, tak ada masalah. Cuma jangan keberadaan kita, kebersamaan kita dalam ruang pengajian tu mengganggu dengan sound effect yang tidak diperlukan. Soalnya tak perlu kuliah pengajian ni. Kalau baca syair, lagu, okey, ada musician. Kuliah ni jangan buat hal. Ceramah akan jadi tension dan terganggu. Wallahualam. Allah Ta'ala alam. Okey Ustaz, terima kasih, dan kalau boleh kita jawab persoalan yang mungkin soalan terakhir pada kuliah tengah hari ini daripada Ida Nurshima Abdul Hamid. Ustaz, saat hilang khusyuk di pertengahan solat, bagaimana nak kembalikan khusyuk? Bagaimana Doktor? Okey, ya, itulah sebab itulah. Cara nak memegang solat kita supaya khusyuk, kita kena faham bacaan solat. Ya. Dia khusyuk bukan tiba-tiba kau dengan feel perasaan sayu, sedih, sebab, nak nangis tak pasal-pasal tu kan. Tak. Itu syok. Ya. Khusyuk ni dia sedar dan menghayati, macam Hindustan tadi dia faham. Ya. Laki tu tinggalkan dia dengan marah tu, dia faham, dia pun sedih sama. Tu. Jadi solat, kalau kita nak khusyuk dan kita akan ganggu, dihilang dengan syaitan gangguan apa semuanya, dia didatangkan semula, kita boleh datang balik ingatan dan khusyuk tu balik dengan bila mana kita pegang. Ya, bacaan solat kita fahami. Ya, contohnya bila mana kita tengah baca doa doa iftitah tadi kan. Bila mana kita tengah baca Allahu Akbar sampai mula sembahyang tu kacau, tapi bila masuk inna salati wa nusuki, kepenting kita faham, ya Allah, sesungguhnya dengan sembahyangku ini, ya, dan ibadah-ibadahku yang lainnya, wa mahyaya, dan kehidupanku ini, wa mati, dan kematianku nanti, lillahi rabbil alamin, untuk engkau ya Allah, Tuhan bertabih sekalian alam. Dia bawa balik perasaan. Sebab tu tak boleh tidak, kita kena telusuri langkah pertama, faham bacaan solat. Itu yang saya pujuk tadi. Tak menasabah kalau dah 5 tahun masih tak faham bacaan Fatihah, kan? Jadi ya, cara peringkat mula nak menguasai bacaan solat, kena menghayati dan memahami bacaan dan gerakan solat. Apa maksud dan tujuannya? InsyaAllah bila kita ditarik, ya, kita boleh menarik semula dengan joran dan tali pancing yang masih ada. Kalau tak ada dah putus, tak ada. Wallahualam. Allah Ta'ala alam. Itu dia pentingnya memahami ketika solat akan bacaan-bacaannya, seperti apa yang Ustaz tekankan tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Dr. Rohaili, perkongsian yang menarik pada tengah hari ini. Muqaddimah berkenaan dengan khusyuk agar kita sedar diri ketika berada dalam solat. Alhamdulillah. Ya, saya suka DJ Az jawapan tu tadi. Kata-kata kita sedar di dalam solat. Itu dia khusyuk sebenarnya. Sedar diri dalam solat. Sebab saya teringat dulu tu. Maksud bila khusyuk ni dia sedar diri dalam solat supaya dia tak lalai, dia tak lalu macam apa yang doktor sebutkan tadi. Kita doakan supaya Dr. Rohaili diberikan kesihatan, Allah pelihara kehidupan dan juga keberkatan. Masuk anak yang ke pitu. Pitu. Piro lanang, piro wedok. Telu lanang, papat wedok.
Alhamdulillah. Wis koyok Kanjeng Nabi kok. Alhamdulillah. Tapi guna Alhamdulillah. bahasa bunda sekejap, minta maaf ya semua. Kita share sikit-sikit lah doktor ya. Alhamdulillah. Okey baik, dan juga kita doakan supaya Dr. Rahili dapat selesaikan tulisan pembukuan yang sedang dilakukan sekarang ni. Moga-moga Allah permudahkan, dan juga kepada semua para penonton, terima kasih saya ucapkan kerana sudi bersama dengan kita. Alhamdulillah ramai yang join pada tengah hari ini. Moga-moga terus setia dengan kita di PKIL KWSP setiap hari dan setiap hari Rabu. Jangan miss untuk bersama dengan Ustaz Dr. Rohaili perkongsian berkenaan dengan fiqhul salat. Alhamdulillah. Sekali lagi jutaan terima kasih kepada Persatuan Ketangan Islam Lembaga KWSP menaja program ini. InsyaAllah panjang umur dan murah rezeki, diizinkan Allah kita jumpa lagi. Salah silap harap dimaafi, moga dakwah dan pertemuan ini diberkati. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.